Tafsir Al-Azhar, karya Profesor Dr. Hamka, ayat 101 hingga ayat 104 dari surah An-Nisa. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا. Ayat 101. Dan apabila kamu bepergian di bumi, maka tidaklah mengapa atas kamu bahawa kamu mengkasarkan sembahyang, jika takut kamu bahawa akan diganggu kamu oleh orang-orang kafir. Sesungguhnya orang-orang yang kafir itu adalah mereka terhadap kamu musuh yang nyata. وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُم مَّعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَىٰ لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن مَّطَرٍ أَوْ كُنتُم مَّرْضَىٰ أَن تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا. Ayat 102. Dan jika ada engkau
di antara mereka, lalu engkau mendirikan sembahyang, mengimani mereka, maka hendaklah berdiri segolongan dari mereka bersama engkau, dan hendaklah mereka pegang senjata-senjata mereka. Maka apabila mereka telah sujud, maka hendaklah mereka berada di belakang kamu, dan hendaklah datang pula segolongan yang lain yang belum sembahyang, maka hendaklah mereka sembahyang bersama engkau, dan hendaklah mereka mengambil penjagaan mereka dan memegang senjata-senjata mereka. Ingin sekali orang-orang yang kafir itu, kalau kamu lengah dari senjata-senjata kamu dan perlengkapan kamu, lalu mereka bisa menyerang kamu dengan sekali serang. Tetapi tidaklah mengapa atas kamu jika ada halangan bagi kamu dari sebab hujan, atau kamu dalam keadaan sakit, bahawa kamu lepaskan senjata kamu dan perteguhlah penjagaan kamu. Sesungguhnya Allah telah menyediakan untuk orang yang kafir siksaan yang menghina. فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. Ayat 103. Maka apabila telah kamu selesaikan sembahyang, maka ingatlah Allah dikala berdiri dan dikala duduk dan dikala berbaring di rusuk kamu. Maka apabila kamu telah tenteram, maka dirikanlah olehmu sembahyang. Sesungguhnya sembahyang itu atas orang-orang yang beriman adalah kewajipan yang diwaktukan. ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما. Ayat 104. Dan janganlah kamu lengah dalam mengejar kaum itu. Jika adalah kamu menderita sakit, maka sesungguhnya mereka pun menderita sakit pula sebagaimana yang kamu derita. Sedang kamu mengharapkan daripada Allah hal yang tidak mereka harapkan, dan adalah Allah itu Maha mengetahui lagi bijaksana. Sembahyang qasar dan sembahyang perang. Pada ayat-ayat surah An-Nisa juz 5 ini telah kita temui perintah-perintah yang penting tentang jihad menegakkan jalan Allah. Kita pun telah menemui kewajipan hijrah. Kalau sekiranya di tempat kita sendiri kita tidak leluasa menegakkan keyakinan agama kita, jihad dengan harta benda dan hijrah meninggalkan kampung halaman, semuanya itu adalah hal-hal yang berat. Tetapi betapapun beratnya suatu perintah yang diturunkan Tuhan, namun sembahyang tidaklah boleh
diabaikan kerana menjalan perintah berat itu. Apabila orang hijrah dari Mekah ke negeri Habsyi atau dari Mekah ke Madinah, terasalah beratnya melakukan perjalanan. Tetapi betapapun beratnya perjalanan musafir itu, namun sembahyang sekali-sekali tidak boleh ditinggalkan. Yang ada hanyalah sekadar sembahyang itu yang sesuai dengan kesulitan perjalanan. Bahkan berperang, berjihad fi sabilillah, itu pun lebih berat lagi, kerana sudah nyata-nyata akan berhadapan dengan musuh. Namun demikian, sembahyang di saat itu tidak juga boleh ditinggalkan. Yang boleh hanyalah mengatur sembahyang itu yang sesuai dengan suasana perang. Jadi apabila ayat berkenaan dengan sembahyang qasar dan sembahyang takut, iaitu sembahyang dalam peperangan, terletak di tengah-tengah ayat-ayat yang menerangkan jihad dan hijrah, dapatlah kita maklumi bahawasanya sembahyang atau solat atau menyembah dan memuja Allah sekali-kali tidak boleh diabai dan ditinggalkan. Mengapa sembahyang akan ditinggalkan? Padahal yang kita perjuangkan ialah jalan Allah itu. Dan kita terpaksa hijrah dari tempat yang disayangi selama ini, lain tidak hanyalah kerana hijrah pada Allah dan Rasul. Artinya, kerana hendak sembahyang. Sekarang datanglah tuntutan Tuhan tentang sembahyang seketika kita dalam perjalanan yang dinamai qasar. Dan kemudian akan menyusul tuntunan sembahyang jika kita dalam peperangan. Dan apabila kamu bepergian di bumi, pangkal ayat 101, dalam ayat disebut di darabtum fi ardi, yang arti harfiahnya adalah apabila kamu memukul di bumi, iaitu berjalan atau musafir, berangkat meninggalkan tempat kediaman kamu. Orang Arab dinamai berjalan di atas bumi itu memukul bumi. Saya teringat bahasa yang dipakai orang di Minangkabau, bahawa orang yang berjalan kaki dari satu tempat ke tempat yang lain agak jauh, orang itu dinamai penumbuk, menumbuk. Dan kuda atau unta yang melangkah di jalan yang dijalani itu adalah laksana menumbuk atau memukul juga, sehingga tanah yang diinjak jadi berkesan. Pasar jalan kerana ditempuh, ibarat padi ditumbuk dalam lesung menjadi ceruk kerana selalu ditumbuk. Maka apabila kamu bepergian di bumi itu, maka tidaklah mengapa atas kamu mengkasarkan sembahyang. Artinya kamu pendekkan, iaitu segala sembahyang yang 4 rakaat, zuhur, asar dan isyak, kamu jadikan menjadi 2 rakaat, iaitu jika takut kamu bahawa akan diganggu kamu oleh orang-orang yang kafir. Kerana mereka yang kafir itu, yang itu tersebut kafirnya, kadang-kadang tidaklah mereka menghormati orang yang sedang sembahyang, sehingga terganggu rasa khusyuk kepada Tuhan lantaran gangguan mereka. Sesungguhnya orang-orang yang kafir itu adalah mereka terhadap kamu musuh yang nyata. Ujung ayat 101. Di dalam ayat ini bertemu 2 sebab. Pertama, sebab musafir, dan kedua, sebab takut akan gangguan orang kafir. Tetapi jumhur ulama telah bersamaan faham bahawasanya yang terpenting diperhatikan dalam masalah ini bukanlah gangguan orang kafir, melainkan keadaan dalam musafir. Sebabnya ialah kerana sunnah Rasulullah SAW sendiri yang menjadi contoh teladan kita dalam mengamalkan syariat agama Islam. Dirawikan oleh Tirmizi dan An-Nasai dari Ibnu Abi Saibah daripada Ibnu Abbas bahawasanya Rasulullah SAW pernah keluar dari dalam kota Madinah bermusafir. Tidak ada tempat lain takut selain Allah Rabbul Alamin. Maka beliau pun sembahyang 2 rakaat.
Dan dirawikan pula hadis lain dari Bukhari dan jamaah dari Harisah bin Wahab bahawa Rasulullah sembahyang dengan kami dalam keadaan aman di Mina 2 rakaat. Hadis Anas yang dirawikan oleh Bukhari juga menyatakan bahawa Rasulullah SAW keluar meninggalkan Madinah menuju Mekah. Beliau sembahyang 2 rakaat sampai kami pulang ke Madinah kembali. Lalu ditanyakan kepada Anas berapa lama di Mekah waktu itu. Dia menjawab 10 hari. Bertambah jelaslah bahawa yang dimaksudkan dengan kebolehan mengqasar sembahyang itu ialah ketika dalam musafir. Kerana suatu riwayat yang dibawakan oleh Imam Ahmad, Muslim dan Ashabus Sunan yang diterima dari Ya'la bin Umayyah, pernah dia bertanya kepada Umar bin Khattab tentang ayat itu. Dalam ayat jelas tersebut bahawa boleh mengqasar ketika musafir dan ditakuti kalau diganggu oleh orang kafir. Bagaimana sekarang padahal manusia telah aman? Demikian tanya Ya'la. Umar menjawab, aku pun heran juga sebagai keherananmu itu. Lalu aku tanyakan kepada Rasulullah SAW dari hal itu. Maka beliau menjawab, ini adalah sedekah yang telah disedekahkan oleh Allah kepada kamu. Sebab itu terimalah sedekah Allah itu. Ibnu Umar, anak beliau pun pernah ditanya oleh orang seperti demikian pula. Dirawikan oleh Abu Bakar bin Sa'ibah dari Abu Hanzalah Al-Hazzaq bahawa dia bertanya kepada Ibnu Umar berapa rakaat sembahyang dalam perjalanan. Ibu Umar menjawab 2 rakaat. Lalu Abu Hanzalah bertanya kembali kerana ada sangkut pautnya pada ayat itu, iaitu kalau kamu takutkan gangguan orang kafir sedang kita sekarang telah aman. Dengan tegas Ibnu Umar menjawab, begitulah sunnah Rasulullah SAW. Ibnu Mardawihi meriwayatkan dari Abu Wada bahawa dia bertanya kepada Ibnu Umar tentang solat 4 rakaat yang dilakukan 2 rakaat dalam musafir. Dengan tegas pula Ibnu Umar menjawab, dia adalah ruksah, iaitu kelapangan dari langit. Kalau engkau mahu, boleh engkau kembalikan ruksah itu ke langit. Menilik jawab ini, maka nyatalah Ibnu Umar tidak senang kalau orang masih menanyakan soal yang telah terang sebagai anugerah kelapangan yang telah diberikan ilahi. Menurut riwayat dari Ibnu Abu Nujwah daripada Mujahid asal usul, maka turun ayat ini adalah kejadian pada diri Nabi SAW sendiri bersama-sama sahabat-sahabatnya dalam suatu peperangan di dekat Usfan. Kononnya kaum musyrikin masih jauh dan sedang berhenti. Dalam masa terluang itu, Rasulullah dan sahabat-sahabatnya teruslah sembahyang zuhur 4 rakaat dengan cukup rukuk dan cukup sujudnya. Tiba-tiba sedang mereka khusyuk sembahyang, tibalah musuh itu hendak mengepung mereka dan hendak merampas senjata-senjata mereka. Kata Mujahid, lantaran itulah ayat ini turun, sehingga dengan demikian menurut aliran pendapat Mujahid itu, di antara ayat 101 dan 102 adalah satu. Tetapi keterangan Mujahid itu telah dilemahkan oleh sunnah sendiri. Itu sebabnya maka dengan tegas ulama-ulama mengambil kesimpulan bahawasanya mengqasarkan sembahyang di waktu musafir tidaklah dapat semata-mata diambil alasannya daripada ayat ini, melainkan daripada perbuatan Rasulullah SAW sendiri dan perbuatan sahabat-sahabat beliau seterusnya. Yang menjadi perbincangan panjang lebar pula dalam kalangan ulama-ulama ialah apabila apakah qasar sembahyang di waktu musafir itu sebagai suatu ruksah, iaitu suatu kelapangan yang boleh diambil jika kita suka, atau kita sempurnakan juga 4 rakaat kalau kita mau, atau suatu kewajipan dan perintah. Ibnu Abbas menegaskan, Bismillahirrahmanirrahim,
Allah telah memerintahkan sembahyang dengan lidah Nabi kamu, iaitu ketika hadir di kota 4 rakaat, di dalam musafir 2 rakaat, dan dalam ketakutan perang 1 rakaat. Kemudian terdapat pula perkataan Umar bin Khattab, demikian bunyinya, Bismillahirrahmanirrahim. Sembahyang dalam musafir 2 rakaat, sembahyang Jumaat 2 rakaat, sembahyang hari raya Aidilfitri, Aidil Azha 2 rakaat. Itu adalah sempurna, bukan qasar. Begitulah menurut lidah Muhammad SAW sendiri, dan celakalah barang siapa yang buat-buat aturan lain. Aisyah pun berkata, Bismillahirrahmanirrahim. Berkata Aisyah, sembahyang itu telah dipadukan 2 rakaat. Tetapi setelah Rasulullah SAW berhijrah ke Madinah, ditambahlah pada sembahyang hazar, dan ditetapkan pada sembahyang dalam musafir. Sembahyang hazar ialah sedang menetap dalam negeri, tidak ke mana-mana. Maka menurut segala keterangan dari sahabat-sahabat Rasulullah SAW yang berwenang itu ialah Umar, Ibnu Abbas dan Aisyah. Jika di dalam perjalanan kita mengerjakan sembahyang semestinya 4 rakaat menjadi 2 rakaat, bukanlah kerana dikosarkan, melainkan memang sudah sayugianya sembahyang dalam perjalanan mesti 2 rakaat. Malahan Aisyah menegaskan bahawa asal mula sembahyang fardu itu semuanya 2 rakaat. Setelah pindah ke Madinah, barulah untuk sembahyang orang yang telah menetap itu ditambahkan sembahyang pada waktu zuhur, asar dan isyak menjadi 4 rakaat. Dari keterangan-keterangan inilah timbul segolongan besar ulama, sahabat dan tabi'in dan lain-lain berpendapat bahawa sembahyang 4 rakaat menjadi 2 rakaat dalam musafir bukanlah mengqasar, tetapi adalah perintah Allah. Al-Qasimi yang tafsirnya Mahasin Al-Ta'wil menjelaskan bahawa mazhab ulama dalam soal qasar dalam perjalanan ini terbagi 4 macam. Pertama, qasar dalam perjalanan adalah ruksah, iaitu kelapangan yang diberikan, menyempurnakan sampai 4 lebih afdal. Kedua, mengqasar dalam perjalanan adalah wajib. Ketiga, mengqasar dalam perjalanan hanya sunnah, bukan wajib. Keempat, terserah kepada orang yang bersangkutan sendiri, sebagaimana terserahnya memilih kafarah sumpah menurut kesanggupan. Tegasnya dia boleh memilih akan menyempurnakan 4 atau mencukupkan 2. Untuk menguatkan pendapat terakhir ini iaitu terserah pada orang yang bersangkutan mana yang akan dipilihnya, tetap melakukan 4 ataupun 2 adalah mereka berpegang kepada sebuah hadis yang dirawikan oleh Abu Nuaim dan lain-lain daripada Aisyah bahawa beliau pernah mengerjakan umrah mengikuti Nabi dari Madinah ke Mekah. Sesampai di Mekah, Aisyah berkata kepada Nabi, Ya Rasulullah, demi Allah, pelihara ayahku dan ibuku dan engkau mengqasar, sedang aku menyempurnakan 4. Aku tetap berpuasa, sedang engkau berbuka. Lalu Rasulullah SAW menjawab, perbuatanmu itu baik, hai Aisyah. Hadis Aisyah itu dirawikan pula oleh An-Nasa'i dan Al-Darukni dan Al-Baihaqi. Al-Darukni dalam sunannya mengatakan hadis itu hasan, tetapi ahli-ahli kritis hadis di antaranya Ibnu Hazm Al-Andalusi dengan tegas menolak hadis itu. Katanya hadis itu tidak ada kebaikan padanya. Ibnu Nahwi dalam kitabnya Al-Nadrul Munir berkata, dalam hadis-hadis ini terdapat kata-kata yang tak dapat diterima. Sebab Nabi umrah di bulan Zulkaidah. Padahal dalam hadis ini Aisyah menyebut puasa Ramadan. Lalu tegas lagi adalah tolakan
Ibn Taymiyah atas hadis ini. Beliau berkata, hadis ini adalah satu kebohongan terhadap Aisyah. Tidaklah masuk akal Aisyah, ibu orang-orang beriman, mengerjakan suatu ibadah melainkan daripada ibadah Nabi dan ibadat sekalian sahabat-sahabat beliau, sehingga dia akan bersembahyang melainkan sembahyang mereka. Padahal yang sahih hadis dari beliau ialah beliau pernah menegaskan bahawa pada mulanya sekiranya sembahyang 5 waktu itu diturunkan 2 rakaat. Kemudian setelah di Madinah barulah diperintahkan sembahyang waktu hazar ditambah jadi 4 rakaat, dan sembahyang dalam musafir ditetapkan sebagai semula 2 rakaat. Begitu tegas keterangan beliau bagaimana dapat diterima bahawa dia akan sembahyang berlain dengan sembahyang Nabi dan sembahyang kaum muslimin yang serumbungan dengan Nabi. Begitulah tegasnya bantahan Ibn Taymiyah atas riwayat itu. Ada riwayat bahawa Uthman bin Affan di akhir pemerintahannya kembali menyembahyang 4 rakaat dalam musafir, bukan 2. Hal ini mendapat bantahan keras dari sahabat-sahabat yang lain, dan di antaranya dari Ibnu Mas'ud. Bahkan ada diriwayatkan orang bahawa satu di antara kritik orang kepada beliau ialah tentang hal ini. Imam Syafi'i berpendirian bahawa qasar dalam perjalanan itu bukanlah mesti, melainkan rukhsah saja, kata beliau. Jika dalam musafir sembahyang difardukan 2 rakaat, nescaya Uthman dan Aisyah dan Ibnu Mas'ud tidak akan menyempurnakan 4. Padahal Aisyah sendiri telah menyaksikan bahawa Rasulullah pernah menyempurnakan 4 dan pernah juga mencukupkan 2 rakaat sahaja. Panjang jugalah perbincangan ulama tentang riwayat dari Aisyah ataupun Uthman ini. Az-Zuhri berpendapat bahawa perbuatan mereka itu adalah semata-mata takwil dari mereka sendiri, dan Az-Zuhri menjelaskan bahawa yang diterima adalah riwayat yang sahih yang mereka bawakan, bukan takwil salah seorang daripada mereka itu. Padahal terang pula pada yang lain tidak semua menyetujui takwil mereka. Pada suatu hari bertanyalah Umayyah bin Khalid kepada Abdullah bin Umar, di dalam Al-Quran kita dapati keterangan yang jelas tentang sembahyang di waktu hazar, iaitu bermukim. Dan kita dapati pula keterangan yang jelas tentang sembahyang di waktu takut, iaitu salatul khawf. Tetapi tidak ada kita menemui keterangan yang jelas dalam Al-Quran tentang sembahyang di waktu musafir. Bagaimana ini? Ibnu Umar menjawab, "Ya akhi, wahai saudaraku, Tuhan Allah telah mengutus Muhammad SAW menjadi rasulnya. Sedang waktu mula dia diutus tidak tahu apa-apa, maka apa saja pun yang kita perbuat ini tidak lain hanyalah apa yang diperbuat Muhammad SAW." Dalam kesempatan yang lain, Ibnu Umar mengatakan pula bahawa dia telah mengikut Rasulullah dalam perjalanan, maka tidak pernah dia mendapati Rasulullah sembahyang melebihi 2 rakaat. Demikian juga Abu Bakar, Umar dan Uthman. Moga-moga reda Allah terlimpah atas mereka semua. Kemudian Al-Shawqani dalam Naihal Autar menyatakan tegas, lebih tegas lagi, orang yang menyatakan qasar dalam perjalanan itu adalah rukhsah mengambil dalil dengan hadis Aisyah. Tetapi dalil ini telah ditangkis oleh orang kerana hadisnya yang kedua itu tidak dapat jadi hujah, kerana perbuatan Aisyah sebagai sahabat tidaklah jadi hujah, apatah lagi setelah nyata berlain dengan amalan Nabi. Hadis yang dikatakan orang yang dikatakan Aisyah bahawa Nabi memuji perbuatanmu itu baik, tadi kalau hadis ini sahih, bolehlah jadi hujah. Tetapi hadis ini telah jatuh kerana amat bertentangan dengan hadis-hadis yang dirawikan oleh Al-Bukhari dan Muslim dan lain-lain yang diterima dari satu jumlah besar jamaah sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Kesimpulannya, pendapat bahawa sembahyang dalam musafir adalah 2 rakaat, sebab itu mengerjakan
bukanlah ruksah, melainkan suatu kemestian. Jauh lebih kuat daripada pendapat yang mengatakan hanya ruksah. Dan Imam Syafi'i yang berdapat ruksah tadi, kalau bertemu hadis yang sahih, sudah pasti beliau akan berpegang pada yang sahih itu jua. Sebab dengan tegas, beliau telah pernah menjelaskan mazhabnya, iaitu bahawa hadis yang sahih itulah mazhabku. Meskipun demikian, satu-satu waktu agaknya kita akan bertemu pula keadaan yang lain yang menyebabkan keempat pendapat yang disebutkan oleh Al-Qasimi tadi harus kita tinjau dengan tidak kaku. Misalnya, kita dalam suatu perjalanan musafir, lalu singgah 2-3 hari di satu kota dan kita pun masuk ke dalam satu masjid. Padahal orang akan melakukan sembahyang isyak misalnya dengan berjamaah. Maka adalah suatu keadaan lain yang akan kita pertimbangkan ketika itu, sehingga kita melakukan sembahyang isyak 4 rakaat menurut sembahyang jemaah itu, kerana menghormati solat jemaah itu sendiri. Apatah lagi bagi seorang ulama yang menjadi tetamu dalam satu kota. Maka terlalu kakulah sikapnya kalau kita mengelakkan diri lalu berkata, aku tidak dapat menjadi imam kamu sebab aku musafir. Sembahyang isyakku hanya 2 rakaat. Padahal pahala jemaah itu pun harus menjadi pertimbangan pula. Kalau dia hendak tetap kasar, sebaiknya dia memberi keterangan kepada hadirin tentang sebab-sebabnya. Kerana orang yang tidak alim lebih banyak dari orang yang alim. Berapa batas perjalanan baru boleh qasar? Dalam kandungan umum dari ayat, apabila kamu berpemergian di atas bumi, dapatlah diambil kesimpulan bahawa dalam ayat ini tidak ada ditentukan berapa ukuran perjalanan itu. Musafir dekatkah atau musafir jauh? Ayat telah memberikan ketegasan bahawa asal saja sudah mulai berjalan, berangkat, bertolak, meninggalkan tempat kediaman, sudahlah bernama musafir. Atau lebih tegas lagi, segala yang telah dipandang musafir sudahlah boleh qasar. Nabi selalu keluar dari rumahnya berjalan kaki, ziarah ke kuburan Baqi. Tidaklah beliau mengqasar. Oleh sebab itu, dalam hal ini hendaklah ditinjau arti safar atau musafir itu sendiri menurut bahasa dan menurut syarak ataupun menurut kebiasaan. Orang yang keluar dari kotanya atau kampung halamannya menuju satu tempat lain atau kota lain, maka kepergiannya itu biasanya telah disebut musafir. Sebab itu dia telah boleh mengqasarkan sembahyang meskipun yang ditujukan itu kurang dari satu pos, iaitu satu barit. Ada yang mengatakan bahawa satu barit itu ialah 1 hari perjalanan. Tetapi segala perkataan atau pendapat itu tidak mempunyai sandaran yang jelas. Pegangan orang yang untuk menentukan ukuran perjalanan adalah hadis larangan Nabi, iaitu perempuan musafir dengan tidak ditemani mahram. Suatu riwayat mengatakan 3 hari. Satu riwayat lagi mengatakan sehari semalam. Tetapi satu hadis lagi mengatakan 1 barit. Keterangan ini kita simpulkan dari yang ditulis oleh Qasimi dalam tafsir beliau. Berkata pula Syed Rashid Rida dalam Al-Manar, suatu perbahasan yang bersangkut dengan ayat ini ialah bahawa ulama-ulama fiqh yang ditaklid oleh kebanyakan kaum muslimin di zaman-zaman kita ini telah membuat satu pegangan tentang mengqasarkan sembahyang. Demikian juga menjamakkannya dan membukakan puasa. Kata mereka hal ini tidak berlaku dalam hal ini kata mereka hal ini tidak berlaku dalam sembarang musafir saja, melainkan hendaklah musafir yang panjang.
paling sedikit menurut Malikiyah dari Safiyah 2 marhalah, dan menurut Hanafiyah 3 marhalah, dan dianggap musafir ialah berpemergian. Satu marhalah ialah 20 mal Hashimiyah, iaitu sehari perjalanan kaki atau sehari perjalanan unta membawa pikulan berat. Kata Syed Rashid Ridha selanjutnya, dan hal ini tidaklah ada persesuaian ijma' atasnya dan tidak pula tersebut dalam hadis sahih, dan memang telah menjadi pertikaian di antara ahli-ahli fiqh salah dan imam-imam Al-Ansar. Dalam kitab Fathul Bari tersebut bahawa Ibnu Munzir dan lain-lain telah menukilkan pendapat tentang masalah ini tidak kurang daripada 29 macam banyaknya. Seketika mentafsirkan ayat, dan jika kami sakit atau dalam safar banyaknya, atau dalam safar hendaklah diperhitungkan di hari-hari yang lain. Sudah kita jelaskan bahawa membuka puasa di bulan Ramadan dibolehkan pada tiap-tiap hari yang di dalam logat bahasa telah dinamakan musafir, baik pendek atau panjang, bagaimana cepat dapat difikirkan dari bunyi ayat, dan tidak dapat keterangan yang dapat dipegang daripada sunnah Nabi yang memberi batasan, iaitu khayyid dari umum maksud ayat. Sekian berkata Syed Rashid Ridha, salah seorang ulama kita Indonesia yang terkemuka, iaitu Syekh Muhammad Basyuni Imran Maharaja, Imam Negeri Sambas, telah menanyakan masalah batas safar ini kepada Syed Rashid Ridha dalam majalah Al-Manar, dan telah beliau salingkan bunyi pertanyaan itu dalam tafsir Al-Manar jilid 5 bersama jawapannya, dan telah beliau batas pertanyaan itu dengan keterangan yang maksudnya sebagaimana yang telah kita jelaskan ini. Pendeknya, penyelidikan yang seksama tidak ada yang menunjukkan dengan tegas berapa batasnya safar itu baru boleh mengkhosar. Asal sudah dapat dinamai musafir, sudahlah menjadi mengkhosar. Kemudian daripada itu, zaman pun beredar terus, dan perhubungan di antara satu bahagian dunia dengan bahagian lain bertambah lancar dengan adanya kereta api, kapal laut dan kapal udara. Kaum muslimin setiap hari telah mengedari dunia, dan umumnya perjalanan itu aman. Perjalanan telah sangat cepat, tetapi meskipun cepat, yang batas dan ukuran tidaklah berubah. Maka ayat yang menjadi pegangan kita ini masih tetap jadi pegangan, dan bertambah jelas tafsir sabda Tuhan. Jika kamu takut bahawa akan diganggu kamu oleh orang-orang yang kafir, arti yaftinakum, diganggu, adalah umum. Meskipun dunia aman, perang tak ada, namun gangguan itu masih akan kita rasai kalau sekiranya kita sembahyang di tempat umum dalam negeri orang lain. Akan hilanglah khusyuk kita jika kita misalnya mengerjakan sembahyang zuhur di lapangan terbang di London dan Paris, atau kita sembahyang di pelabuhan New York. Jadi tontonan orang ramai di negeri orang yang tidak mengenal agama dan upacara ibadat kita pun termasuk suatu gangguan juga. Oleh sebab itu, dengan segala kerendahan hati, dapatlah kita melanjutkan jawapan yang diberikan oleh Abdullah bin Umar seketika beliau ditanya orang, mengapa sembahyang qasar dilakukan dalam keadaan musafir, padahal ayatnya yang tegas dalam Al-Quran tidak ada. Lalu beliau jawab bahawa Nabi Muhammad telah diutus Tuhan menjadi Rasul, dan kita hendak mengetahui apa-apa, dan kita tidak mengetahui apa-apa. Lalu dia berbuatlah sembahyang qasar dalam musafir. Kita pun menurut apa yang beliau amalkan, dan kita pun sembahyang menurut teladan beliau meskipun keadaan telah aman. Dengan segala kerendahan hati, dapat kita katakan pula, kalau sekiranya Sayyidina Abdullah bin Umar hidup di zaman kita ini, nescaya beliau akan menjawab
Apa artinya? Jika kamu takut akan diganggu oleh orang-orang kafir itu, iaitu kerana pergaulan kita telah amat luas masuk ke negeri orang lain yang tidak seagama dengan kita, masuk ke daerah yang tidak mengenal agama kita, padahal kadang-kadang kita datang ke negeri itu bukanlah berombongan, melainkan 2-3 orang saja, dan tempat beribadat kaum muslimin tidak ada di negeri itu. Maka sedangkan di zaman Rasulullah, setelah futuh Mekah, agama Islam telah aman damai, gangguan musuh tidak ada lagi, masih berlaku qasar sembahyang di kala musafir. Apatah lagi di zaman kita sekarang ini, meskipun telah aman, namun gangguan masih ada. Nescaya bertambah kuatlah pegangan kita bahawa walaupun bagaimana dan di mana, namun sembahyang tidak boleh ditinggalkan. Untuk menyempurnakan pendapat ini, kita salingkan di sini sebuah renungan kita yang berjudul Pandangan Hidup Muslim pada tahun 1960 bertajuk Sembahyang di Zaman Moden dalam majalah Panji Masyarakat. Sembahyang di zaman moden. Tak kala Rasulullah SAW akan menutup mata, walaupun jasmaninya menderita sakit, masih dikayaikannya, iaitu diusahakannya juga naik mimbar di Masjid Madinah, memberikan nasihatnya yang penghabisan kepada umatnya. Di antara nasihat yang terpenting itu, dan semuanya penting, diperingatkan benar agar sembahyang 5 waktu jangan ditinggalkan, jangan disia-siakan. Beliau cemas benar kalau setelah dia mati, sembahyang itulah yang lebih dahulu diabaikan. Oleh kerana lebih 350 tahun bangsa kita dijajah oleh bangsa dan agama lain, tinggallah bekas dan jejak pendidikan bangsa itu walaupun mereka telah pergi, iaitu perasaan dan gejala yang timbul dari mulut orang-orang yang kena angin didikan itu, bahawasanya sembahyang 5 waktu itu sangat menghalangi pekerjaan. Sebab itu, kata mereka, sembahyang menghalangi kemajuan. Setelah kita mengalami gelora kesibukan zaman yang dahsyat itu, mengalami segala sesuatu mesti serba cepat, yang dinamai zaman mesin, zaman atom dan zaman Sputnik, terasalah kita sehingga menjadi keyakinan hidup bahawa sembahyang tidak boleh dilalaikan. Hanya sembahyang yang dapat mententeramkan jiwa dalam arus kesibukan ini. Mobil-mobil bersimpang siur di kota ramai, sehingga kadang-kadang roda auto seakan-akan berjalan di atas kening kita. Tiap-tiap sekeping dari waktu adalah sekeping dari emas. Lalu sedikit saja memburu waktu. Lalai sedikit saja memburu waktu, ada harapan dimakan kawan. Dalam kesibukan, orang merasa perlu istirahat, mengasuh piknik, tertirah ke bukit. Kadang-kadang orang mencari pengasuhan dalam minuman keras, sehingga jantungnya dibakarnya sendiri. Kadang-kadang orang mencari pengasuhan dengan merubah-rubah selera, lalu lebih banyak hidup malam daripada siang. Ada pula orang yang merasa sepi jiwanya walaupun ramai berkeliling, sehingga pernah kita lihat di Wall Street, New York, ada bendi atau andung sewaan ditarik kuda, berjalan lambat-lambat sebagai andung Yogya. Ternyata sewanya lebih mahal dari taksi, kerana telah sangat banyak orang kaya yang telah bosan naik mobil mengkilap lalu mencari istirahat dengan naik bandung di tengah kota New York. Mencari istirahat dengan cara demikian adalah laksana orang haus meminum air laut, bertambah diminum, bertambah haus. Atau sebagai orang yang merasa gatal di punggung lalu digaru, tapi tak kena sehingga gatalnya tetap juga. Dengan demikian, istirahat itu pun telah menjadi beban hidup. Ilmu kedoktoran bertambah maju menyelidiki penyakit-penyakit baru dalam jiwa manusia, iaitu penyakit di zaman atom dan Sputnik ini. Jiwa yang selalu gelisah, jiwa yang selalu cemas, serasa perang dunia ketiga akan terjadi esok. Di Amerika telah timbul satu
ilmu pengubatan yang semata-mata berdasar atas kepercayaan agama, iaitu pengubatan yang dinamai Christian Science. Dasarnya ialah keyakinan agama, tetapi dia ilmiah. Bahawasanya satu penyakit pada tubuh adalah timbul dari jiwa. Apa jua pun penyakit asalnya pasti dari jiwa. Dan obat yang utama untuk membenteraskan penyakit yang ada dalam jiwa itu tidak lain hanyalah sembahyang. Ini adalah ilmu moden, bukan ilmu kolot. Jika saudara pernah melihat seorang pendeta Kristian bernama Osborne mengadakan demonstrasi pengubatan dengan sembahyang di tanah lapang, bukanlah semata-mata tontonan. Ini adalah kepercayaan dan keyakinan. Terpaksalah kita menengok contoh ke barat, kerana di zaman sekarang kerap kali orang baru mau percaya dasar setelah ada kesaksian dari barat. Memang sembahyang dalam pengertian Islam pun mencakup akan pengubatan jiwa. Bertambah maju dan bertambah sibuk dunia, bertambah pentinglah kedudukan sembahyang bagi keseimbangan hidup kita. Jiwa kita bisa hancur, lebur laksana kaca terhempas ke batu kerana tidak kuat menjawab tantangan kesibukan di atas diri kita. Nabi kita Muhammad SAW pernah bersabda pada Bilal, tekan azan. Nabi terkenal itu ketika waktu sembahyang telah masuk. Marilah kita istirahat dengan dia, dengan sembahyang, hai Bilal. Di situ Nabi menekankan bahawasanya sembahyang itu adalah istirahat jiwa yang utama, lebih utama dari segala yang utama. Lebih dahulu ingatlah bahawa kita diberi modal oleh Tuhan 24 jam dalam sehari semalam. Maka ambillah 10% saja daripada 24 jam, artinya 2 jam 24 minit. Bagilah waktu yang 2 jam 24 minit itu sebalik-baiknya untuk sembahyang. 5 waktu yang fardu tambah nawafil pukul rata 10 minit jadi 50 minit. Yang tinggal lagi 1 jam 34 minit lagi yang dipergunakan untuk sembahyang sunat, nawafil, ditambah dengan zikir, iaitu mengingat Tuhan dan iktikaf. Dan lebih utama lagi, kalau 34 minit itu disediakan khusus untuk sembahyang malam, iaitu tahajud. Dikerjakan di sepertiga malam terakhir, kira-kira 1 jam sebelum masuk waktu subuh. Dalam sembahyang itu kita melepaskan soal-soal kehidupan, soal hutang dan piutang, sekedar fikiran yang bersangkut dengan soal laba dan rugi, soal politik dan ekonomi, bahkan seluruh soal yang berkenaan dengan kebendaan. Lepaskan itu semuanya dan tujukan kepada yang satu. Satunya benar-benar satu dan tak terbilang. Sedangkan atom yang tadinya disangka satu sudah nyata bahawa dia terbilang. Dia berbilang. Dimulai pada sembahyang subuh, sebelum keluar rumah mencari rezeki di atas permukaan bumi menurut kecenderungan diri yang ditentukan Tuhan. Sebelum berangkat meninggalkan rumah tangga, mengharu kehidupan dengan ombak gelombangnya itu, jiwa saudara telah diisi lebih dahulu dengan dinamo pancaran ilahi, telah dikontakkan ke langit sebelum menjalar ke bumi. Cuba saudara perhatikan susunan amalan sembahyang itu sejak dari wuduknya. Pertama, pembersihan muka, kerana di sana terletak mata, hidung, mulut dan kuping. Dengan dia saudara akan menghadapi orang lain. Kemudian itu pembersihan tangan, yang dengan dia saudara akan menjamba, iaitu meraih dan memegang. Penjapuan kepala, yang di sana terletak otak, alat berfikir menghadapi soal-soal hidup. Membersihkan kaki, yang akan saudara langkahkan ke muka. Akan lebih tersalahlah bekas sembahyang itu bagi jiwa kalau saudara bangun dan pergi ke langgar atau ke masjid dengan tetangga-tetangga. Kadang-kadang tetangga itu yang terdekat, kadang-kadang tukang rumput, kadang-kadang tetangga itu yang terdekat, kadang-kadang tukang rumput, kadang-kadang kuli borongan. Di sana
akan dapat saudara kikis penyakit masyarakat zaman moden, iaitu hidup egoistik yang ada hubungan dengan orang lain. Di sana akan dapat saudara kikis rasa berkelas yang tumbuh dalam masyarakat. Di masjid akan saudara rasai bahawa tak ada kelebihan saudara dari orang lain atau tak ada kekurangan saudara dari orang lain. Hanya saudara sama bersaf dengan makmum yang lain. Yang lebih mulia hanyalah siapa yang lebih takwa. Sembahyang mengajar dan mendidik hidup berorganisasi. Sejak dari matahari belum terbit, walaupun hanya 2 orang yang berjemaah, seorang juga yang diimamkan. Kalau imam belum rukuk, kita belum boleh rukuk. Selesai mengerjakan sembahyang subuh itu, mulailah bersiap menghadapi usaha hidup. Berusahalah dengan hidup ini berusaha dalam hidup ini diwajibkan oleh agama. Bismillahirrahmanirrahim. Dialah yang telah menjadikan bumi itu untuk kamu, mudah dipergunakan. Sebab itu, berjalanlah kamu melalui segenap penjurunya, mohonlah rezekinya, dan kepadanya kamu dibangkitkan. Al-Mulk ayat 15. Kekuatan saudara terbatas. Setelah payah dan lelah bekerja, saudara mesti berhenti buat mengistirahatkan badan, buat makan dan minum. Lepaskan lagi pengaruh kesibukan yang tadi. Putuskan hubungan dengan segalanya itu, lupakan sekalinya dan ingatlah hanya satu, Allah. Memang, ingatlah itu tidak bisa 2. Usahakan 10. Kalau ingatan telah dibulatkan kepada Tuhan, yang lain tidak teringat lagi. Tapi kalau yang lain juga yang teringat, sembahyang tidak banyak menolong. Dan ini dapat dicapai dengan latihan. Dan kalau sulit juga, insya-Allah dalam 10 sembahyang, moga-moga satu pun dapat khusyuk, sudahlah menolong kepada yang 9 lagi. Di waktu sembahyang yang khusyuk, bunyi ribut keliling tidak kedengaran lagi. Kesibukan berhenti dalam jiwa kita. Segala sesuatu jadi hening. Kita hanya bercakap dengan Yang Esa, Tuhan. Kita orang lebih mudah mengerjakan meditasi, tafakur, mengheningkan cipta dengan itu, kata mereka. Fikiran bisa dibulatkan. Tetapi dengan ajaran menurut Islam, seluruh tubuh sembahyang, seluruh anggota bergerak menghadapi Tuhan. Bukan hati saja, bahkan badan juga. Dalam Islam, meditasi adalah sebahagian daripada ibadat. Itu yang dinamakan tafakur atau tawajuh, menghadapkan muka kepada ilahi. Dan tempat yang utama buat itu ialah masjid atau langgar. Untuk itu, kalau dapat dilakukan lebih lama, atau sediakan sebuah tempat di rumah sendiri, bermeditasi di masjid sangat dianjurkan. Itulah yang dinamakan iktikaf. 5 waktu adalah minimum atau yang sekurang-kurangnya, dan tidak akan merintangi kita dalam perjuangan hidup. Sembahyang adalah istirahat jiwa sejenak menghadapi beban hidup yang terus menerus. Kalau saudara seorang politikus, dari masjid pergilah ke parlimen. Kalau saudara seorang ekonomi, dari masjid pergilah membuka NV ataupun JV. Kalau saudara seorang pujangga, dari masjid mulailah menulis. Jangan sebaliknya. Kerana kalau saudara berbuat sebaliknya, saudara tidaklah akan merasai ketenteraman jiwa dalam hidup. Cubakanlah. Bukanlah semata-mata untuk menyempurnakan pribadi sendiri saja, gunanya mengerjakan ibadat. Zaman moden menyebabkan orang hidup bernafsu-nafsi. Siapa lu, siapa gua. Tidak mau peduli pada orang di kiri kanan. Sampai tetangga tidak mengenal tetangga. Masa bodoh. Dapat kesulitan, panggil advokat atau pengacara. Dapat sakit, panggil doktor. Ada kematian dalam rumah, upah tukar gali kubur. Habis perkara. Apakah akibatnya hidup demikian pada jiwa? Orang yang menjadi selalu gelisah,
orang menjadi selalu gelisah. Orang hendak menghibur dirinya kerana hidup jadi menjemukan. Berduyun-duyunlah orang pergi ke bioskop. Ahli-ahli pembuat filem pandai benar menyusun cerita untuk membebaskan jiwa manusia yang tertekan oleh tanggungan hidup setiap hari barang sejam dua. Tetapi apabila bioskop selesai, kejemuan itu timbul kembali. Akhirnya bioskop itu bukan lagi menjadi rintang kesunyian, melainkan menjadi sebahagian dari keperluan hidup sehari-hari. Cerita yang dimainkan, baik filem sejarah, filem dansa atau filem western, pada hakikatnya hanya itu saja, iaitu soal kelamin. Saki Bey, penyair Mesir, memberi kesimpulan tentang soal kelamin atau seks yang diberi pupur halus dengan kalimat I love you, tidak lebih daripada 6 babak. Bertengok-tengok, bersenyum-senyuman, bertegur siapa, bercakap-cakap, membuat janji dan berjumpa. Tak ada yang lain. Jalan cerita hanya menyusun yang 6 perkara itu saja. Di Eropah dan Amerika yang sudah tenggelam di dalam dunia industri itu, kian lama orang kian mencari bermacam-macam obat untuk menghilangkan kejemuan. Berbagai perkumpulan berdiri untuk menghilangkan jemu. Perkumpulan orang berkumis, perkumpulan orang botak, perkumpulan pergi memancing, perkumpulan janda muda, pendeknya macam-macam. Itu pun terasa menjemukan juga. Maka mulailah mereka kembali meninjau nilai gereja. Berkumpul ke gereja sekali seminggu. Serumah-rumah, sejak ayah, ibu dan anak-anak memakai pakaian bagus pergi ke gereja. Menurut perhitungan tentang orang yang kembali ke gereja sesudah perang, baik di Eropah atau di Amerika, sudah lebih banyak dari jumlah anak yang lahir. Gereja mereka jadikan pusat komuniti, sekampung, selorong, se-street. Rukun tetangga ditegakkan kembali. Perasaan jemu sekarang diiringi pula dengan rasa takut. Dengan apa akan diobat rasa jemu yang telah diiringi oleh rasa takut? Takut akan pecah perang dunia ketiga dengan segera. Apa guna hidup lagi? Sehingga dalam beberapa negeri sudah ada orang yang tidak bersemangat lagi memperbaiki kandang sayamnya. Dan ada pula yang menyediakan sebuah kopir kecil siap sedia untuk lari. Entah ke mana akan lari kalau jadi perang dunia pecah. Bagaimana kita orang Islam yang hidup di zaman moden? Apakah kita akan menuruti lebih dahulu hidup nafsi-nafsi secara barat itu sampai kita hancur sendiri? Orang yang kita turutkan telah mulai pulang. Apakah kita akan meneruskan perjalanan kita sampai ke batas tempat dia kembali? Kita mempunyai tempat-tempat penting yang bagi kita lebih penting daripada gereja yang hanya diramaikan seminggu sekali. Kita dimestikan sembahyang berjemaah. Sembahyang berjemaah lebih 27 kali lipat pahalanya daripada sembahyang sendiri-sendiri. Imam-imam mazhab tidak ada yang meringankan nilai sembahyang berjemaah. Ada di antara mereka yang mengatakan pendapat bahawa sembahyang berjemaah itu adalah syarat bagi sah sembahyang. Seringan-ringan pendapat mereka tentang sembahyang berjemaah ialah sunnah muakkad. Hanya sunat tetapi hendaklah diperlukan. Dan ada pula ketentuan dari Nabi bahawasanya orang yang berdiam dekat masjid tidak boleh sembahyang di rumahnya. Harus pergi berjemaah ke masjid. Sabda beliau dalam hadis yang sahih. Bismillahirrahmanirrahim. Barang siapa di antara tetangga masjid yang mendengar seruan azan, akan tetapi tidak diperkenankannya sedang ia diri sihat dan tidak ada beruzur, maka sembahyangnya tidak sah. Riwayat Ahmad. Sayyidina Umar bin Khattab menganjurkan mendirikan langgar-langgar atau surau-surau kecil tempat berjemaah orang selorong atau sekorong. Dan tiap hari sembahyang Jumaat ialah jemaat besar ke masjid jamak
masjid jami. Artinya ialah masjid yang mengumpulkan surau, langgar dan masjid-masjid kecil yang banyak itu. Pada langgar-langgar kecil ini dapatilah kita bergaul, berkumpul, kenal mengenal dan tumbuhlah kekeluargaan. Ketaatan masing-masing pada Tuhan mengikat hati kita di antara satu dengan yang lain. Orang yang selama ini merasakan dirinya rendah menjadi naik ke atas, menjadi sama rata. Jika ada yang tak datang berjemaah, timbul pertanyaan yang lain, mengapakah si anu tak datang? Sakitkah dia? Maka bersabda pula lah Nabi tentang hak dan kewajipan Islam sesama Islam, iaitu 5 perkara. Pertama, memberi salam dan menjawab salam. Kedua, ziarah, iaitu menengok orang sakit. 3, takziah kepada yang kematian dan mengurus jenazah sampai terkubur. Keempat, memberi nasihat dan menjawab pertanyaan yang bertanya. Kelima, kalau dia bersin, sehabis membaca Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, hendaklah dijawab rahimakallah, iaitu semoga Tuhan melimpahkan rahmatnya untuk engkau. Rahimakallah. 5 perkara, soal yang dinampaknya kecil tetapi besar artinya bagi menegakkan kekeluargaan dan jemaah guna membentuk rukun damai dalam masyarakat. Dengan adanya pusat kegiatan pada langgar, surau dan masjid ini, subuhlah jemaah itu dan hiduplah semangat yang dinamai gotong royong. Hendaklah dapat kita memperbedakan sesuatu gotong royong yang timbul sendirinya kerana kokohnya jamaah daripada gotong royong kerana pengerahan tenaga kekuasaan. Sebab yang pertama berpokok pangkal dari tauhid kepada Allah yang menimbulkan ittihad, iaitu persatuan sesama. Yang sedang kedua adalah kerja paksa yang dinamai gotong royong yang berasal dari kedaulatan manusia atas manusia. Di dalam jemaah atau atas perintah Tuhan, orang diwajibkan merapatkan saf, laksana bangunan rumah yang kuat kokoh diberi simen oleh imam. Firman Allah, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berjuang pada jalan Allah dengan saf yang teratur, seolah-olah mereka merupakan sebuah bangunan yang kokoh. Surah As-Saff ayat 4. Sedang suatu saf yang dibina dengan kerahan tenaga simennya itu ialah rasa takut. Bukan takut pada Allah tetapi takut pada manusia. Yang pertama menimbulkan cinta, sedangkan yang kedua membangunkan dendam. Sebab jemaah berdiri dengan dasar iman, dan iman itu dengan sendirinya memberikan juga pendidikan politik. Apabila orang telah berlatih membentuk masyarakat kecil di sekeliling langgar atau suraunya dan masjidnya, nescaya ujungnya ialah kesanggupan mengatur masyarakatnya yang lebih luas. Iman yang menimbulkan politik, bukan politik yang diiman-imankan. Dari masjid menuju parlimen, bukan dari parlimen mencari suara ke dalam masjid. Dan sesudah pemilihan umum, tidak ke masjid-masjid lagi. Perhatikan tentang kebersihan. Sebelum sembahyang kita berwudu. Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddinnya menerangkan tentang hikmah berwudu. Membasuh muka, membasuh kedua belah tangan, menyapu kepala dan membasuh kaki. Kata beliau, hikmah membasuh muka yang sekurang-kurangnya 5 kali sehari itu bukan saja mengenai kebersihan lahir, bahkan ada juga batinnya, iaitu ada kemungkinan mata itu tadinya melihat yang merosakkan ketenteraman jiwa, atau mulut bercakap yang tidak bertanggungjawab. Sebab dengan muka itu kita menghubungkan peribadi kita dengan masyarakat sekeliling kita. Sebab itu basuhlah dia supaya bersih kembali. Membasuh tangan mungkin tadi memegang yang membahayakan iman. Menyapu ubun-ubun mungkin tadi memikirkan soal yang tidak beres. Demikian seterusnya.
membasuh kaki, mungkin jadi entah langkah kaki tadi tidak mempunyai perhitungan. Hikmah yang disebut Imam Ghazali itu ialah mengenai pembersihan lahir batin bagi peribadi sendiri. Cubalah perhatikan bagaimana bekas wuduk bagi hubungan peribadi dengan masyarakat. Apabila diri sudah bersih, terasalah pentingnya kebersihan suasana sekeliling kita. Tidak merasa senang lagi dengan dalam hati apabila tempat sujud dalam masjid atau langgar itu tidak bersih. Setelah bersih tempat sujud, kita mahu masjidnya sendiri pun bersih pula. Kemudian kita pun mahu agar perkerangan masjid pun bersih. Apatah lagi jika hari Jumaat Tuhan memerintahkan datang ke masjid dengan serba bersih dan berhias. Dianjur memakai yang harum. Dicela keras memakan makanan yang akan mengganggukan perasaan orang yang bakal sembahyang bersama-sama kita. Apatah lagi setelah selesai mengerjakan sembahyang tahiyatul masjid, kita berjabat tangan pula dengan kawan-kawan di kanan dan kawan-kawan di kiri, sehingga hilang dinding jiwa di antara kita dengan kawan kita berjemaah. Kemudian duduk dengan tafakur, mendengar khalif berkhutbah dan kemudian mengikut imam mengerjakan jemaah. Agama baru lekat dalam hati kalau dia dikerjakan dengan penuh perhatian, bukan hanya semata-mata mengerjakan pekerjaan rutin sebagai gerak-gerik yang kaku. Apabila agama hanya dikerjakan kerana sudah jadi adat atau kerana keturunan, tidaklah akan terasa beberapa kejanggalan, kegenjalan yang sentiasa bertemu dalam masjid. Orang yang berperasaan halus akan heran dan tercengang melihatnya. Misalnya kotoran kolam tempat air wuduk, padahal dalam kitab fiqh berjumpa suatu bahagian yang dinamai kitab taharah, iaitu khusus membicarakan kebersihan air, bersuci air, mustakmal dan lain-lain. Seketika orang Muslim mulai dibersihkan dari Sepanyol kerana negeri itu telah dapat dirampas kembali oleh penduduk aslinya yang beragama Kristian, maka mereka adakanlah satu komisi penyelidik kalau masih ada lagi sisa-sisa orang Islam yang belum juga memeluk agama Kristian. Salah satu tanda alamat orang Islam ialah bila mukanya berjernih atau berkesan tanda sujud pada keningnya, atau bertemu birkah tempat air wuduk pada rumahnya. Memang orang Islam itu bersih dan bersih. Tanda-tanda itulah yang memudahkan mereka buat ditangkap, yang kalau tidak juga memeluk Kristian akan diseksa. Sayang sekali kemunduran dan kebekuan fikiran yang menyebabkan kebersihan tak ada lagi, melainkan kekotoran yang timbul. Kitab taharah yang menerangkan suci bersih dengan lebar panjang disambut oleh fikiran yang sempit pendek. Salah memahamkan hadis yang isinya bila air telah lebih dari 2 qalah, tidak lagi akan rosak ditimpa najis. Sebab itu dibuatnya kolah besar di hadapan langgar, ditampungnya air hujan dan berwuduklah dia di sana, mencampurkan kaki bersama-sama. Kadang-kadang air ludahnya pun masuk ke dalam, dan kadang-kadang berbulan-bulan tidak ditukar sehingga warna air itu telah hijau. Maka jika kelihatan sesuatu yang janggal, bukanlah kerana salah agama, melainkan kerana kehalusan perasaan agama tidak dipupuk oleh kecerdasan fikiran. Hanya membaca matan-matan kitab yang beku, tidak dituntum oleh ilmu pengetahuan agama yang sejati yang bernama Ruhusi Syariah. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim, wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim, wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim.